Okay, so dalam video yang ketiga ini, kita akan belajar beberapa sifat untuk ketaksamaan. Okay, so sifat yang pertama, okay, cuba kita tengok pernyataan ini ya. Jika A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. Cikgu rasa ini senang mau faham kan? Tapi cikgu bagi contoh juga. So, contoh. Jika A ini sama dengan 1, B sama dengan 2. Maksudnya jika 1 kurang daripada 2, ini cikgu gantikan dengan satu nombor supaya senang faham sikit lah. Contoh Jadi maka B adalah 2 kan? Maka 2 lebih besar daripada 1. Betul atau tidak? Betul kan? Jika 1 kurang daripada 2, maka 2 lebih besar daripada 1. So jika A kurang daripada B, maksudnya kalau kita terbalikkan dia, maka B adalah lebih besar daripada A. Okay? So ini kita namakan sebagai sifat akas. Akas maksudnya terbalik lah. Sifat akas. Okay? So sifat yang kedua, jika A kurang daripada B kurang daripada C, maka A kurang daripada C. Cikgu bagi lagi contoh. So, kalau cikgu masukkan nombor, senang mau faham. Jika A sama dengan 1, contoh. B sama dengan 2, C sama dengan 3. 1 kurang daripada 2, kurang daripada 3. Betul kan? Maka apa yang akan berlaku? A adalah 1 kan? C adalah 3. So, jika 1 kurang daripada 2, kurang daripada 3, maka 1 ini, A ini, dia akan kurang daripada C. Betul kan? 1 kurang daripada 3. Betul. Jadi ini kita panggil sifat transit. Sifat transit. Senang mau faham kan? So, sifat akas kita terbalikkan dia. Jika A kurang daripada B, maka B ini dia lebih besar daripada A. So, jika A kurang daripada B, kurang daripada C, maka A ini dia paling kecil nombor. Jadi, A ini pasti dia lebih kurang daripada C. Jadi, seterusnya kita sambung dengan beberapa sifat. Sifat juga. Tapi yang berkaitan dengan operasi asas. Iaitu dia bila kita tambah, bila kita darab, bila kita bahagi, bila kita tolak ketaksamaan ini, apa yang akan berlaku. Kita tengok di sini ya. So kita ada jika A kurang daripada B, maka A tambah C masih kurang daripada B tambah C. So, apakah perbezaan ini? Tengok bila kita tambah C di belakang, maksudnya kita tambah satu nombor. Simbol ini dia akan kekal sama. Simbol ini dia akan kekal sama. Tidak akan berubah. Cikgu bagi contoh di sebelah kanan. Contohnya 1 kurang daripada 2. Betul? So, jika 1 kurang daripada 2, kalau cikgu tambah dengan satu nombor, A ini 1 kan? So, saya tambah dengan 3. C adalah 3, contoh. Ini 2 pun saya tambah dengan 3. 1 tambah 3, 4. 2 tambah 3, 5. So, mana satu nombor lebih kecil? Ini simbol masih sama kan? Sebab 4 lebih kurang daripada 5. Jadi, maksudnya sifat yang ini bermaksud bila kita tambah satu nombor positif, bila kita tambah satu nombor, simbol dia akan kekal sama. Sama juga. Jika kita tolak satu nombor, simbol ini pun tidak akan bertukar. Ini masih sama. Jika A kurang daripada B, so bila kita tolak satu nombor, simbol ini pun tidak akan bertukar. Tengok sini. Tolak C, ini tolak C. So, cikgu bagi contoh di sebelah. 1 kurang daripada 2. 1 ini saya tolak dengan satu nombor. Contohnya saya tolak 1. Ini saya tolak 1. Sebab tolak C kan, satu nombor yang sama. Jadi 1 tolak 1, kosong. 2 tolak 1, 1. Jadi kosong dengan 1. Simbol masih kekal.
simbol masih kekal. Ini dengan ini, simbol masih kekal. So, maksudnya sifat ini bermaksud kalau kita tambah satu nombor, simbol tak akan tukar. Dia pun masih kecil daripada. Sebab nombor ini sama. Yang ditambah itu nombor sama. Yang ditolak pun nombor yang sama. Okey. Sama juga. Ada lagi ya. So, jika A kurang daripada B, maka kalau kita tambah dengan nombor negatif, pun masih lagi simbol tidak akan bertukar. Okey, yang keempat, jika kita tolak dengan satu nombor negatif, dia pun tidak akan bertukar simbol ni. Okey, cikgu bagi contoh jugalah supaya senang faham. Okey. So, jika satu kurang daripada dua. Contoh, saya tambah dengan satu nombor negatif, iaitu negatif satu. Okey. Okey, ini 2 tambah dengan negatif 1. Okey, 1 tambah negatif 1. Maksudnya 1 tolak 1 kan? So, kosong. 2 tambah negatif 1, 2 tolak 1. Jadi 2 tolak 1, 1. So, ini pun masih kecil daripada. So, maksudnya kita tambah dengan satu nombor negatif pun simbol ini tidak akan bertukar. Okey, nanti kita baru akan belajar di mana simbol ini dia akan bertukar menjadi songsang. Iaitu dia akan pergi ke sebalik ini. Iaitu lebih kecil, dia akan menjadi lebih besar. Ini kita akan belajar kemudian. Tapi untuk sifat ini, ada 4 sini kan. Bila kita tambah dan bila kita tolak dengan satu nombor, tidak kira dia nombor positif ataupun negatif, tambah nombor positif ataupun tambah nombor negatif, dan tolak nombor positif serta tolak nombor negatif. Simbol ini dia tetap tidak akan berubah. Okey, masih sama. Masih kurang. Yang sebelah kiri masih kekal kurang daripada yang sebelah kanan. Okey? So, kita tengok apa yang akan berubah. Sifat dia iaitu Okey, ini belum lagi ya. Ini belum lagi. Jika A kurang daripada B, okey, ini masih tidak bertukar. Maka A darab C kurang daripada B darab C. Ataupun A bahagi C kurang daripada B bahagi C. So, yang tadi ialah tambah ataupun tolak. Sekarang kita pergi darab dan bahagi. Ingat, jika kita darab dengan satu nombor positif atau kita bahagi dengan satu nombor positif, tanda ini pun tidak akan bertukar. Okey, cikgu bagi contoh untuk darab lah. So, jika 1 kurang daripada 2, okey, maka kalau saya ambil 1 darab dengan 3, contohnya C saya adalah 3. Okey, ini adalah 2 darab 3. So, 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. So, 3 masih kurang daripada 6, betul. So, walaupun saya darab dengan satu nombor baru, nombor positif, tanda ini, simbol ini masih kekal. Okey, saya bahagi dengan satu nombor positif pun sama. Simbol akan kekal sama. So, sekarang baru kita pergi yang bertukar. So, cikgu tulis di bawah sini ya. Okey, jika A kurang daripada B, maka A darab dengan negatif C. Sekarang kita darab dengan negatif, nombor negatif. B darab dengan negatif C. Okey, ini baru dia akan bertukar. Yang tadi kurang kan? Ini dia akan jadi besar daripada. Dalam masa exam, kita tidak tahu simbol yang sepatutnya. Kita boleh masukkan nombor. Gantikan A ini dan B ini dengan nombor. Lepas tu kita boleh tahu sama ada ini besar daripada ataupun kurang daripada. So, jika, okey, contoh. Jika 1 kurang daripada 2, okey. 1 ini kalau saya darab dengan negatif 2, okey. 2 darab dengan negatif 2. Okey, 1 ini kan? Okey, 2 ini. Saya darab dengan negatif C, ialah negatif 2. So, apa yang akan berlaku? 1 darab negatif 2 akan jadi negatif 2.
2 darab negatif 2 akan jadi negatif 4. So, antara negatif 2 dengan negatif 4, mana satu nombor lebih besar? Negatif 2 kan? So, maksudnya negatif 2 lebih besar. Tengok, pada asalnya, ini tanda kurang daripada. Tapi bila kita darab dengan satu nombor negatif, dia akan menjadi songsang. Maksudnya simbol dia sudah bertukar. So, ini kita panggil simbol dia sudah disongsangkan. Okay, disongsangkan. Maksudnya terbalik lah. Bertukar sudah, okay? Yang tadi kurang, sekarang dia akan jadi lebih besar. Okay? Jadi selain daripada kita darab dengan satu nombor negatif, apabila kita bahagi dengan satu nombor negatif, simbol ini pun dia akan jadi songsang. Dia pun akan jadi songsang. Jadi, yang tadi, bila kita darab dan bila kita tolak, sama ada darab pula, tambah. Bila kita tambah ataupun kita tolak dengan satu nombor, tak kira dia positif ataupun dia nombor negatif, masih kekal simbol. Manakala untuk darab dan bahagi, kalau darab dan atau bahagi dengan satu nombor positif, okey, simbol pun masih kekal. Tetapi, jika nombor ini dia didarab dengan satu nombor negatif dan dia dibahagi dengan satu nombor negatif, maka negatif maka simbol akan disongsangkan. Okey, jadi selain dua keadaan ini, kita ada lagi satu keadaan yang terakhir di mana simbol akan disongsangkan, iaitu jika A kurang daripada B, jika kita buat operasi salingan ke atas dia, iaitu kita tambah 1 per A, ini 1 per B. Jadi simbol ini dia pun akan jadi songsang. Okey, contoh. A ialah 1, B ialah 2. Okey, contoh So, 1 per 1. Cikgu tambah 1 per. Maksudnya salingan. Ini kita panggil operasi salingan. Maksudnya kita tambah 1 per. Okey, kita tambah 1 per. So, ini akan jadi 1 per 1. Ini akan jadi 1 per 2. Jadi, 1 per 1, 1. Ini 1 per 2. Okey, yang mana satu lebih besar? Ini 1 per 2 maksudnya 0.5 kan? 0.5. Jadi 0.5 besar ataupun 1 besar? Tentunya 1 besar. Jadi tengok, simbol dia sudah disongsangkan. Okey. Jadi secara rumusannya, kita ingat saja. Bila simbol ini disongsangkan, ada beberapa keadaan. Ada 2, ada 3 saja. Iaitu bila didarab dengan satu nombor negatif dan bila dibahagi dengan satu nombor negatif, dan juga bila kita tambah operasi salingan, iaitu 1 per. Dia akan bertukar simbol. So, simbol dia akan disongsangkan. Okey. Kalau ada soalan, boleh tanya cikgu secara personal. Okey, sekian untuk hari ini.